Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Ernest Jonathan Seribu, bawakan anda edisi 8 malam 14 Mac 2020. Barisan Kepimpinan Negeri Sarawak sentiasa beri sokongan padu kepada budaya silat kerana ianya adalah identiti bangsa Melayu. Itu intipati Buletin 8 malam hari ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bintun Datuk Abang Haji Openg berkata, ilmu silat mampu membentuk anak bangsa menjadi seorang pemimpin yang berdisiplin dan bertanggungjawab, di samping dapat mempertahankan budaya, bangsa dan negara. Jadi gunalah silat untuk mempertahankan orang kita yang ada di Sarawak. Mudah-mudahan budaya kita ini dapat kita pertahankan dan tanamkanlah sayang kita kepada anak bangsa kita. Ini adalah berteraskan kepada ilmu dan kita juga minta orang muda kita isikanlah hati dengan ilmu-ilmu yang terkini. Dan insya-Allah kami dalam kerajaan akan terus berusaha untuk beri sokongan kepada rumpun silat Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perhimpunan Guru-Guru Silat Rukun Silat Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2020 di Kuching pada Jumaat. Tambah beliau, para guru juga berperanan melahirkan jago-jago silat negeri Sarawak dalam matlamat menaikkan budaya sukan ini ke mata dunia, seterusnya melahirkan anak bangsa yang sihat dan sejahtera. Para guru dan juga anak muridnya mesti bergerak dalam satu nada, satu suara. Bukan saja untuk kita bersokan, untuk mempertahankan diri. Kita akan berjaya. Mudah-mudahan perhimpunan silat pada tahun ini akan memberi berkah dan juga memberi perangsang kepada guru-guru. Dalam majlis sama, Ketua Menteri turut mengulas mengenai kemenangan Sarawak ke atas saman Petronas berhubung hak Sarawak mengenakan cukai jualan Sarawak SST dan menyifatkan ianya merupakan kejayaan paling bermakna. Macam cerita saya tadi, saya nyambung ke Jawa ninggal Tok Nan. Tok Nan madah jangan orang Sarawak melihat saja hal minyak dan gas. Saya nyambut, saya teruskan hingga saya ngembak ke mahkamah. Alhamdulillah gitu tek menang di mahkamah. Saya madah dengan Datuk Jemilah tadi, at least I have fulfilled my adenan wish. I continue nyampun bunga silat denan. Tambah Abang Johari, dari pengalaman Sarawak, jika dicabar, ia hendaklah disahut dengan penuh kesabaran. Seterusnya, kita ke perkembangan Kabinet baru. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Motex Datuk Seri Hajah Nancy Sukri tiba di lapangan terbang Kuching malam Jumaat selepas dilantik memegang portfolio itu dalam Kabinet Persekutuan Selasa lalu. Beliau disambut pengarah Motex Cawangan Sarawak Surya Chal Buas. Nancy yang juga ahli Parlimen P200 Batang Sadung sudah pun memulakan tugas dengan beberapa pertemuan bersama penggiat industri pelancongan diadakan di Putrajaya minggu ini mendapatkan maklumat balas mengenai kesan penularan COVID-19 terhadap industri terbabit. Beliau bersama 7 ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS yang dilantik sebagai Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan dijangka mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Johari Tun Openg dalam masa terdekat. Pelantikan beberapa pemimpin Gabungan Parti Sarawak GPS di dalam Kabinet Persekutuan baharu secara langsung akan mengukuhkan lagi suara Sarawak dalam menuntut hak dan kepentingannya di dalam Perjanjian Malaysia 1963. Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul berkata GPS akan terus dengan pendiriannya untuk melindungi hak dan kepentingan Sarawak walaupun berada dalam Kabinet Persekutuan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media di Mahkamah Tinggi Kuching pada Jumaat.
Abdullah menyifatkan kedudukan GPS dalam Kerajaan Persekutuan Baharu lebih baik berbanding Kerajaan Persekutuan sebelum ini yang ditadbir Pakatan Harapan PH. Justru, beliau berharap agar pentadbiran Persekutuan Baharu yang terdiri daripada pemimpin berpengalaman dan berwibawa akan meletakkan negara dalam situasi yang lebih stabil tanpa sebarang agenda tersembunyi. Beralih ke perkembangan belia. Program motivasi belia perlu menggunakan pendekatan yang lebih santai dan menarik dalam usaha menarik minat golongan tersebut. Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, penglibatan belia dalam program seperti T40 Pertiwi Sri Aman akan dapat memupuk dan menyemai semangat kepimpinan dalam diri mereka. Itu adalah permulaan untuk carnival T40. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program T40 Pertiwi Sri Aman 2020 pada Jumaat. Rohani menambah, golongan belia juga perlu diperkasakan dengan ilmu dan kemahiran agar mereka sedia mewarisi kepimpinan untuk membentuk Sarawak yang lebih maju pada masa depan. Sementara itu, Rohani memberitahu semangat perpaduan serta berpasukan yang mantap dalam kalangan belia penting dalam memenuhi aspirasi kerajaan negeri mencapai status maju dan berpendapatan tinggi. Seterusnya, perkembangan infrastruktur. Kampung Sebenar di Daro bakal menyaksikan pelbagai pembangunan termasuk sosial ekonomi dengan siapnya jalan raya 20 km kampung itu. Jalan itu akan menghubungkan Kampung Sebenar ke bandar berhampiran seperti Sarike dan Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad berkata, selain jaringan perhubungan, ianya juga akan menjadikan kampung itu berpotensi besar sebagai pengeluar produk pertanian. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan tapak cadangan menaik taraf Jalan Bawang Asan, Tanjung Manis, Sungai Ilyas, Kampung Sebenar Fasa 2 daerah Maradong bahagian Sorike di Kampung Sebenar, Maradong pada Rabu. Menurut Safi, kerajaan negeri sentiasa memastikan rakyat menikmati kemudahan infrastruktur termasuk di kawasan Daro. Katanya, usaha itu akan berterusan tanpa mengira waktu pilihan raya seperti didakwa sesetengah pihak. Pada masa yang sama, Safi mengingatkan penduduk kampung agar tidak menyerah atau menjual tanah mereka kepada pihak lain apabila harga tanah meningkat selepas jalan raya dibina di kawasan mereka. Penubuhan Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak langkah tepat memastikan kebajikan dan kepentingan kedua-dua negeri terjamin. Malah, kata ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi, keputusan kerajaan negeri bersama membentuk kerajaan baharu turut memastikan kedudukan suara negeri ini berada di kedudukan terbaik di peringkat persekutuan. Beliau berkata demikian semasa berucap di Dewan Seri Segalan Kampung Sebenar, Maradong pada Rabu. Tambahnya, rakyat juga perlu bersama kerajaan negeri agar tampuk pentadbiran terus kekal demi manfaat rakyat. Katanya, sokongan jitu itu akan memastikan pembangunan yang tertangguh sebelum ini di bawah kerajaan terdahulu dikembalikan semula untuk dilaksana. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, orang ramai diminta berjaga-jaga dan mewaspada bagi menangani wabak COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diikuti adalah seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya Ernest Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.